Hari ni kita akan travel ke Poland. Abang Boy akan cover satu kes yang pelik guys. Memang kenalah dengan tema channel Abang Boy ni. Kes ni bukan saja dapat selesaikan satu kes tau, tetapi dua monster telah ditangkap disebabkan kes ni. Dan kedua-dua monster ni ada satu persamaan. Kedua-duanya obses dengan kulit manusia. Abang Boy kena bagi warning dulu. Kes hari ni agak gruesome dan scary. Kepada mereka yang geli dengan potong-potong ni, siap-siap kulit orang, Abang Boy suggest korang tengoklah video Abang Boy yang ringan-ringan sikit. Tetapi sebelum tu, jangan lupa like, share dan subscribe. Korang dapat like pun sangat-sangat membantu algoritma YouTube untuk reach kepada orang-orang aneh yang lain guys. So, tanpa membuang masa, let's go. Pada 6 Januari 1999, satu bot tunda sedang melayari Sungai Vistula. Sungai Vistula ni adalah sungai yang terpanjang dekat Poland. Sungai ni juga lalu betul-betul di tengah bandar Krakow tu. Ini adalah pelayaran terakhir diorang pada malam tu. Dalam kepala otak diorang ni memang fikir nak balik je. Dah lah tengah-tengah malam, musim sejuk pula tu. Salji dekat Poland, memang kejam guys. Permukaan sungai tu boleh beku. So, kapten kapal pun pelan-pelan mengemudikan kapalnya supaya tak melalui kawasan ais yang menebal. Daripada jauh diorang dah nampak dah lampu jeti. Kapten dan kru masing-masing dah tersenyum dah. Teh tarik panas memang padu time-time ni. Elok je kapal tu sampai dekat jeti. Tiba-tiba propeller kapal berbunyi macam terlanggar something. Kapal tu semacam tersentak dah, kemudiannya terus tak boleh bergerak dah. Benda ni tak pelik pun. Beberapa kali jugalah propeller kapal terlanggar kayu ataupun sampah-sampah dekat sungai. Sungai ni pula tengah-tengah bandar tau. Sampah sarap memang bersepah lah. Walaupun bot tu dah tak boleh bergerak menggunakan propeller, tetapi dia masih boleh dikemudi. Akhirnya bot tu sampai juga ke jeti. Mula-mula tu kapten kapal mengarahkan krunya untuk cek, tetapi memandangkan semuanya tengah penat, malam pula tu diorang batalkan niat. Dia fikir benda ni selalu sangat terjadi, so esok je lah cek. Dia mengarahkan kru kapal untuk balik ke rumah dan datang seperti biasa pada keesokan harinya. So pada keesokan harinya, pada awal pagi kapten kapal pergi ke jeti untuk cek bot dia. Dia tak boleh tidur sebab memikirkan apa yang terjadi kepada botnya semalam. Selalunya okey je propeller yang tersangkut tu, tetapi kali ni hati dia rasa tak sedap. Sesampai je dia kat jeti, dia terus pergi cek bahagian propeller. Dia memang dah ready dah nak tarik keluar apa yang tersangkut tu. Bila dia dapat kesan apa benda yang tersangkut tu, mula-mula dia rasa pelik. Dia kuis-kuis lah pakai kayu. Benda ni lembik macam getah. Kemudian satu persatu kru kapal datang. Diorang tengok benda tu, diorang pun pelik. Last diorang ambil keputusan untuk tarik keluar benda yang lembik tu. Last diorang dapat keluarkan benda tu. Bila cek dengan lebih dekat, benda tu seakan-akan kulit lembu, tetapi tak sekeras tu. Nak cakap kulit babi pun bukan. Warna benda lebik tu seakan-akan membiru dan pucat. Seakan-akan kulit yang dah lama direndam. Kapten kapal cubalah belik-belik benda tu dengan kayu. Dalam dia belik-belik tu, dia perasan seperti ada benda benjol kemerah-merahan, dan dekat tengah-tengah benjol tu macam ada cincin yang ditindik. Lama juga dia belik. Apa benda tu? Tak lama selepas tu, kapten terus pucat weh. Mulut tenganga. Dia tahu apa sebenarnya yang diorang jumpa tu. Apa yang diorang tengok tadi adalah subang yang masih dekat telinga. Benda yang diorang jumpa tu adalah kulit manusia geng. Dalam keadaan cuak tu, dia mengarahkan krunya untuk menelefon polis serta merta, dan polis pun bergegas ke tempat kejadian. Tak pernah lagi benda macam ni terjadi dekat Poland. Penyiasatan awal forensik mendapati kulit tu adalah milik seorang wanita. Apa yang diorang jumpa tu adalah kulit. Hanya kulit je. Tak ada organ dalaman, tak ada muka dan tak ada bahagian lain. Kulit yang diorang jumpa tu telah disiat dan dijahit semula seperti baju vest. Hanya bahagian atas wanita tu sahaja yang diorang jumpa. Polis telah memulakan aktiviti pencarian di dalam air dan juga di sepanjang tebing Sungai Vistula. Ahli penyelam telah menemui beberapa lagi bahagian mangsa, daging di bahagian pinggul dan juga kaki mangsa. Benda macam ni memang tak pernah lagi terjadi dekat Poland tau. Apa yang diorang jumpa ni memang gruesome gila kot.
masing-masing terkejut. Salah seorang daripada pakar forensik tu merumuskan pada awalnya mayat Marita tu memang dah berada di dalam air, dan kemudian bot tu lalu dan mungkin propeller dekat dalam bot tu melanggar dan menanggalkan kulit tu secara tak sengaja. Tetapi selepas dihantar ke bilik bedah siasat, dorang dapati yang kulit mangsa telah disiap dengan bersih guys, seperti menggunakan pisau bedah doktor. Memang cantik je dia punya cutting. Dan kulit tu telah dijahit kembali dan dijadikan seperti baju. Kes ni secara officialnya diberi nama Skora. Nama kes pun dan macam nama band black metal. Maksud Skora adalah literally kulit ataupun skin. Serta-merta penyiasatan tertumpu untuk mencari identiti mangsa. Walaupun pada tahun 1999 tu teknologi DNA sangat-sangatlah baru, dorang berupaya memadankan DNA mangsa dengan kes kehilangan wanita yang hilang beberapa bulan sebelum kulit tu ditemui. Wanita itu adalah seorang wanita yang berumur 24 tahun yang bernama Katarzyna Zawada. Katarzyna ni tinggal bersama ibunya di sebelah timur bandar Krakow. Katarzyna lebih manjanya dikenali sebagai Kasia, adalah penuntut jurusan keagamaan di universiti di bandar Krakow. Menurut siapa-siapa yang mengenali Kasia ni, dia ni orangnya baik, selalu membantu orang, sopan dan tak pernah berkata buruk pasal orang lain. Tetapi dalam pada masa yang sama, Kasia ni juga adalah seorang yang introvert. Kalau malam minggu kawan-kawan dia lain berkeluar berparti, tetapi dia ni lebih suka duduk kat rumah. Ada kalanya dia suka menyendiri dan sentiasa kelihatan dalam keadaan murung. Rata-rata mengatakan yang Kasia ni adalah seorang yang misterius. Sikap introvert Kasia ni sebenarnya berpunca daripada kematian ayahnya sendiri pada 3 tahun sebelum tu. Si Kasia ni memang rapat gila kot dengan ayah dia. Dia selalulah pergi camping bersama. Ada je masa terluang dorang akan masuk hutan. Paling kurang tidak pun 2 orang anak beranak ni akan pergi hiking dekat dalam hutan. Pada bulan Januari 1996, kedua-dua anak beranak ni keluar berhiking di hutan berhampiran bandar Krakow. Tengah-tengah duk hiking tu, tiba-tiba ayahnya tergelincir dan terjatuh di dalam lubang yang sangat dalam. Akibat daripada tu, ayahnya mengalami kecederaan tulang belakang. Walaupun ayahnya sempat dikejarkan ke hospital, beberapa hari selepas tu ayahnya meninggal dunia akibat kecederaan yang dialami. Apa yang berlaku ni betul-betul efek emosi Kasia. Kasia seperti menyalahkan dirinya sendiri tentang apa yang berlaku. Disebabkan kematian ayahnya, Kasia ni depres gila-gila kot. Satu-satunya cara untuk dia keluar daripada depresi tu adalah dengan muzik. Dia betul-betul gilakan band daripada US iaitu The Grateful Dead. Kalau dulunya dia keluar pergi hiking seorang-seorang, sekarang ni dia akan pergi ke sebuah kedai muzik berhampiran dengan pasar besar Krakow. Dia akan spend masa berjam-jam dekat dalam kedai muzik tu hanya untuk mendengar lagu-lagu kegemarannya. Sampailah pada 12 November 1998, Kasia hilang tanpa dikesan. Selepas daripada kematian ayahnya, Kasia ni sepatutnya berjumpa dengan doktor psikiatri untuk merawat depresi yang dialaminya. Tetapi pada hari tu, dia tak datang temu janji guys. Bila dah sampai malam, Kasia tak muncul-muncul. Mak mana yang tak risau? Tak pernah lagi anak dia buat perangai keluar tak balik-balik rumah sampai macam ni. Pada pukul 10 malam, ibunya terus pergi ke balai yang berdekatan untuk membuat report orang hilang. Tetapi macam biasalah, polis akan menyuruh ibu Kasia ni untuk balik ke rumah dulu dan beri masa beberapa jam. Kalau besoknya masih dia tak balik juga, dorang suruh ibunya datang sekali lagi untuk buat report. Dah 2-3 kali kerja pula. Kalau balai sebelah rumah tak apa tau. So anyway, dipendekkan cerita, esoknya report telah dibuat dan selepas beberapa minggu, Kasia masih tak dijumpai. Polis pun tak boleh buat apa juga guys. Kasiannya bukannya budak-budak lagi tau. Dia dah besar panjang, umur 23 kot. Ada kemungkinannya si Kasia ni melarikan diri dengan boyfriend. Tak ada langsung unsur-unsur jenayah dalam kes kehilangan Kasia ni. Ibu Kasia lah yang berhari-hari keluar dengan flyers dan edarkan kepada orang yang lalu lalang. Dia pergi ke universiti tempat Kasia ni belajar. Dia pergi pula ke pasar besar tempat Kasia ni selalu pergi. Ibunya juga telah mengupah penyiasat persendirian untuk mencari anaknya yang hilang. Itu pun zero guys. Tak ada langsung clue yang dijumpai pasal Kasia ni pergi dekat mana. Macam si Kasia ni tiba-tiba hilang daripada muka bumi. Sampailah 2 bulan kemudian, kulit Kasia ditemui di sungai Vistula. Kes penemuan kulit manusia ni betul-betul menggemparkan Poland guys. Bukan setakat Poland je, satu dunia terkejut dengan penemuan ni. Pakar daripada unit profil jenayah FBI telah dipanggil untuk menjawab misteri kehilangan Kasia. Tetapi FBI pun pening kepala guys.
Apa yang diorang dapat rumuskan adalah mangsa mungkin telah diculik dan disimpan di suatu tempat. Berdasarkan dengan keadaan kulit tu, mangsa telah dipukul dan diseksa selama berhari-hari. Dan yang paling menakutkan adalah semasa kulit mangsa disiat, mangsa masih hidup guys. Hei, ngilu pula rasa. Muka dan tangan mangsa tak dapat dijumpai dan puting pada kulit mangsa tu pula dipotong guys. Pada mulanya dipercayai yang jenayah ni mempunyai unsur-unsur seksual. Selepas siat kulit tu dengan berhati-hati, pembunuh tu telah menjahit kembali kulit tu dan menjadikan benda tu macam vest untuk dipakai. Bamboy tak tahulah sama ada korang familiar atau tak cerita The Silence of the Lamb. Memang sebiji kot. Pada siapa yang belum tengok cerita tu, Abang Boy ceritalah sikit Ada watak pembunuh yang bernama Buffalo Bill. Dia telah menculik anak-anak gadis bertubuh gempal sebab pembunuh ni nakkan kulit gadis-gadis tu untuk dijadikan baju guys. Buffalo Bill mengharapkan yang kulit-kulit tu semua boleh menjadikan dia manusia yang sebenar. Like serious tu. Cerita Silence of the Lamb ni lah yang membuat Abang Boy minat gila dengan psychological thriller. Inilah punca Abang Boy buat channel ni tau. Kalau korang ada masa, korang boleh pergi cari. So anyway, kita berbalik semula kepada kes hari ni. Kulit yang diorang temui dekat sungai tu, itu je lah yang diorang jumpa. Tak ada langsung clue-clue lain yang diorang jumpa yang boleh dipakai untuk mencari pembunuh ni. So sekali lagi polis menumpukan kepada aktiviti harian Kasia. Polis telah menemu bual kawan-kawan sekelas Kasia dan juga guru. Polis mendapati yang Kasia sebenarnya dah stop datang ke kelas beberapa minggu sebelum kehilangan dilaporkan. Kasia juga selalu sangat melepak dekat area pasar besar tu. Mak dia pun tak tahu tau. Hari-hari dia akan buat-buat macam pergi kelas, bersiap-siap macam biasa. Tetapi sebenarnya dia pergi ke pasar besar tu hari-hari. Menurut mak Kasia sebelum kehilangan, Kasia berkelakuan pelik sikit. Originally dia berambut blond tau. Tetapi dia warnakan rambutnya menjadi hitam dan Kasia juga kelihatan seperti tengah berdiet. Berat Kasia menurun secara mendadak dan dia juga telah mengubah cara pakaiannya. Selalunya dia akan dress up sopan lah sikit. Tetapi sebelum dia hilang, dia mula pakai sleeveless dan mini skirt. Maknya suspek yang Kasia dah ada boyfriend. Tetapi Kasia tak bagi tahu pun kepada maknya boyfriend dia siapa. Kasia juga sering dilihat pergi ke pinggir bandar menaiki bas bersendirian. Tapi tak tahulah dia pergi mana sebenarnya. Tak ada siapa pun nampak yang Kasia ni berjalan dengan seseorang. Dia sentiasa dilihat seorang je. Macam Abang Boy cakap tadi lah, Kasia ni agak introvert dan jarang bergaul dengan orang lain. So tak ada siapa pun tahu kehidupan sebenar si Kasia ni. Walaupun macam tu, polis ada seorang suspek dalam kes ni. Mamat ni ada rekod mengganggu wanita dekat dalam kampus universiti guys. Tak cukup dengan tu Mamat ni juga selalu mencuri seluar dalam wanita dan menulis surat-surat lucah kepada pelajar-pelajar universiti. Ada saksi yang mengatakan yang Mamat ni juga dilihat melawat kubur Kasia berkali-kali. Mamat ni telah ditahan untuk membantu siasatan. Siasat punya siasat. Mamat ni sebenarnya tak ada langsung kena-mengena dengan Kasia. Saksi yang cakap diorang nampak si Mamat ni pergi kat kubur Kasia pun sebenarnya adalah dakwaan palsu. Betul Mamat ni adalah seorang pervert. Tetapi dia tak kenal pun Kasia ni siapa. Dan dia tak pernah pun pergi ke kubur Kasia. So back to square one. Tak ada suspek dan tak ada bukti baru yang ditemui. So daripada apa keterangan mak si Kasia ni, mungkin Kasia mengubah stylenya untuk seseorang. Kasia berhenti melanjutkan pelajarannya di universiti dan telah mendapatkan kerja sebagai tukang cuci untuk mendampung taraf hidupnya yang baru. Ada juga kemungkinan yang dia menyimpan duit untuk melarikan diri. So far, semua ni hanya spekulasi je. Disebabkan tak ada bukti-bukti baru, kes tu menjadi cold case dan bersawang dekat dalam bilik rekod. Kemudian 4 bulan selepas penemuan mayat tu, pada bulan Mei 1999, Department Forensik telah mendapat satu benda yang pelik. Bukan setakat pelik guys, memang gerusam gila. Benda yang diorang terima tu adalah badan seorang manusia yang kepalanya dipenggal. Kepalanya ada sekali tau, tetapi kulit pada mukanya telah disiat. Akhirnya ada bukti baru yang mungkin dapat selesaikan kes Kasia. Seorang lelaki warga emas telah membuat laporan yang dia telah menemui mayat anak lelakinya di basement rumah. Keadaan mayat tu ditemui dengan kakinya diikat di siling tanpa kepala. Polis mendapati pembunuh mangsa adalah anak lelaki mangsa itu sendiri. Apa yang berlaku ni adalah pergaduhan di antara anak dan bapa. Dan sebagai pembalasan dendam, anak lelaki mangsa yang bernama Vladimir telah mengumpan bapaknya ke basement. Secara tiba-tiba, dia mengeluarkan taser dan cuba untuk membuat bapanya tak sedarkan diri. Bila cara tu tak berjaya, Vladimir mengeluarkan pisau dan terus menikam bapaknya berkali-kali sampai mati.
Dia kemudiannya telah menggantungkan bapaknya di shilling upside down. Dia memenggalkan kepala bapaknya dan kemudiannya menyiatkan muka bapaknya sendiri. Tak habis kat situ guys. Pada paginya Vladimir memakai topeng muka bapaknya sendiri. Siap breakfast lagi dengan atuk dia. Orang tua tu pula ada masalah penglihatan. So dia layan macam biasa je. Later masa atuknya kena interview, dia perasan yang suara anaknya agak pelik, macam lebih lembut daripada suara normal. So eventually atuknya pergi ke basement pada petang tu. Dan dekat dalam basement tu lah dia temui tubuh anaknya yang tak lagi berkepala. Vladimir telah ditangkap selepas tu dan dia mengaku bersalah atas pembunuhan bapaknya sendiri. Tetapi dia deny yang dia ada kena-mengena dengan Kasia. Motif pembunuhan bapaknya adalah sebab dia nak balas dendam dan dia langsung tak kenal Kasia. Motif dia pakai topeng bapak dia pula adalah sebab dia nak eksperimen guys. Nak tengok sejauh mana dia boleh menipu atuknya. Hei kepala lutut lah. Kau tak boleh eksperimen benda lain ke Mat? Muka orang tu, muka bapak kau. Gila betul dia orang ni. So setelah diselidik, polis mendapati memang betul yang si Vladimir ni tak ada langsung kena-mengena dengan misteri pembunuhan Kasia. Dorang berdua memang belajar dekat universiti yang sama. Tetapi langsung tak ada bukti yang dapat mengaitkan Vladimir dengan Kasia. Walaupun kedua-dua krime ni berkenaan dengan kulit. Setahun selepas tu, kes Cora secara officialnya telah digugurkan daripada penyiasatan. Apa pun tak tahu yang sesuatu kes boleh digugurkan macam tu je. Mungkinlah kot sistem kat sana tak nak ada cold case. Tetapi walaupun macam tu, pegawai yang handle kes ni dalam senyap-senyap menjalankan penyiasatan mereka sendiri. Tahun demi tahun, kes Cora memang tak ada hasil pun. Tetapi pada tahun 2012, dengan teknologi forensik yang advance, mereka membuka kembali kes ni. Satu badan penyiasatan yang diberi nama X-Files telah dibentuk. Tugas utama X-Files ni adalah untuk review kembali kes-kes lama yang bersawang. Dan kes pertama yang diorang buka adalah kes Cora. Apa yang tinggal pada sisa Kasia telah dikorek kembali daripada kubur dan dihantar ke makmal forensik untuk diuji kaji sekali lagi. Apa yang diorang dapat tahu adalah ada sisa tumbuhan di kulit Kasia. Dan yang menariknya adalah tumbuhan tu bukan daripada mana-mana sumber di dalam bandar Krakow tau. Tumbuhan tu tumbuh di luar bandar. Pada tahun 2016, pegawai siasatan telah meminta bantuan seorang pakar forensik yang pernah berkhidmat under UN, iaitu Profesor Duarte Vieira. Dia membuat spekulasi yang pembunuh ni adalah seorang yang sadis dan suka seks-seks ganas ni. Dan mungkin juga adalah ahli seni bela diri berdasarkan tempat-tempat kesan lebam pada kulit bangsa. Anyway, apa yang diorang rumuskan adalah pembunuh ni berkemungkinan tinggal di luar bandar dan juga ahli seni bela diri. That's it. Benda tu tak membantu sangat pun. Tetapi semuanya berubah pada tahun 2017. Hampir 20 tahun selepas kulit Kasia ni dijumpai. Akhirnya penyiasat dapat clue yang penting untuk mereka selesaikan kes ni. Sepucuk surat telah dihantar kepada pegawai siasatan. Kandungan penuh surat tu telah dirahsiakan oleh polis. Tetapi basically, surat tu memberitahu yang ada kemungkinan kawan kepada penulis bertanggungjawab atas kematian Kasia. Polis telah menahan seorang lelaki yang berumur 52 tahun yang bernama Robert Janciski untuk membantu siasatan. Dobry. Z jakiej okazji pan uwiadomił? Chodzi nam o sprawę pani Katarzyny. Jakiej Katarzyny? Nie znam. Nie znałem, nie znam, pierwsze słyszę. Nic nie wiem. Menurut siasatan awal, polis mendapati yang si Robert ni adalah watak yang interesting guys. Semua poin-poin yang FBI profiler dan juga Profesor Duarte buat memang kena sangat dengan watak Robert ni. Robert ni dibesarkan dalam keluarga yang toksik. Ibu dan ayahnya telah pun bercerai dan dia dibesarkan oleh ibunya bersendirian. Ibunya pula sangat-sangat alim dan strict guys. Kena pukul dengan maki hamun tu dah biasa sangat dah. Dah jadi makanan dia hari-hari. Dia juga pernah menjadi mangsa buli. Dan dua daripada insiden ni sampaikan Robert kena masuk hospital guys. Disebabkan ini, dia masuk kelas martial art. Dan dia juga adalah seorang ahli bina badan. Selepas menamatkan persekolahannya, dia telah menyertai askar. Dan selepas habis dia berkhidmat, dia bekerja di bilik mayat pula. Dekat situlah dia belajar cara membelah-belah mayat ni. Tak cukup dengan tu. Selepas dia kerja kat bilik mayat tu pula, dia kerja pula kat Jabatan Zoologi Krakow. Dia belajar pula cara untuk menceraikan kulit daripada badan binatang dan juga cara mengawet bangkai binatang. Dia telah diberhentikan kerja sebab pada suatu hari, Robert telah membunuh kesemua arnab yang dibela oleh jabatan tu.
Semua okey. Bila dia tanyakan kenapa dia buat macam tu, dia jawab dia pun sendiri tak tahu. Dia tiba-tiba rasa nak bunuh semua anak yang ada kat dalam kandang tu. So dia bunuh je lah. Robert juga dikatakan berkelakuan pelik dengan wanita. Dia hanya akan date wanita hanya sekiranya wanita tu memakai pakaian dalam French, dan dia nak girlfriend dia menurut apa saja perintah dia. Korang ingat tak tadi Abang Boy cakap masa mula-mula tu polis ada suspek yang creepy, yang selalu datang ke kubur Kasia dan selalu mengganggu wanita di kampus universiti. Hai, mamat creepy ni lah. Memang sama, orang yang sama. Polis dah tangkap mamat ni dulu tau. Tetapi disebabkan tak ada bukti kukuh, dia telah dilepaskan dulu. So dipendekkan cerita, profil pembunuh Kasia ni memang kena sangatlah dengan Mamat Robert ni. Cuma yang tak ada sekarang adalah bukti kukuh dan motif. Tempat tinggal Mamat Robert ni pula di pinggir bandar tau. Polis menggeledah apartmen tempat tinggal Robert, dan dekat dalam bilik mandi, forensik berjaya menemui tumpukan darah yang dah lama kering dekat dalam tak mandi. Bila dorang cek darah tu, dorang dapati yang darah tu adalah milik Kasia. Lagi satu, dorang jumpa dekat dalam rumah tu adalah diary milik Robert. Dekat dalam tu, Robert telah menulis aktivitinya stalking wanita-wanita. Dan yang paling penting, Robert tulis satu persatu apa yang dilakukan kepada Kasia pada hari dia diculik. Robert ni pula bekerja dekat sebuah kedai baju di area Pasar Besar, tempat selalu dikunjungi oleh Kasia. Dan di sanalah tempat di mana dorang berdua ni berjumpa. Masa dekat dalam bilik soal siasat, Robert langsung tak memberi kerjasama weh. Dia deny apa saja tuduhan yang dikenakan. Dia cakap dia langsung tak kenal si Kasia ni, dan polis telah menangkap salah orang. So menurut saksi masa awal-awal penyiasatan dulu, Kasia mewarnakan rambut hitamnya ada kemungkinan disuruh oleh Robert. Sebab si Robert ni prefer wanita yang berambut hitam dan suka wanita yang berpakaian seksi. Kasia juga dikatakan sedang cuba menurunkan berat badannya. Kalau korang tengok movie Silence of the Lamb, Buffalo Bill memaksa wanita yang diculiknya untuk tak makan supaya mangsanya turun berat badan. Sebab dia buat benda ni adalah untuk kulit mangsa tu mengelebih, dan senang untuk pembunuh ni menyiatkan kulit mangsa. Ini mungkin sebab kenapa Robert memaksa Kasia untuk menurunkan berat badannya secara mendadak. Polis membuat spekulasi yang pada hari kehilangan, Robert ni mengayat Kasia ni untuk pergi ke rumahnya di luar bandar untuk beromantik bersama. Tetapi apa yang berlaku adalah Kasia telah dipukul, diseksa berhari-hari, dan akhirnya kulitnya telah disiat semasa dia masih hidup guys. Untuk apa buat semua ni? Sama seperti watak Buffalo Bill. Niatnya adalah untuk memakai kulit tu seperti baju. Tetapi apa yang berlaku pula adalah dia salah bajet pula. Baju vest tu tak sama pula saiz dengan dia. Penyudahnya baju tu telah dibuang di Sungai Vistula beberapa minggu sebelum dia ditemui. Menurut jiran terdekat, selepas penemuan sisa mayat Kasia tu, Robert dikatakan menjadi alim. Dia selalu dilihat pergi ke gereja. Dan pernah sekali tu dia confess kepada paderi tentang apa yang telah dilakukan kepada Kasia. Beberapa bulan selepas tu, paderi telah meninggal dunia, menyimpan rahsia gelap si Robert ni. Pada hari pembicaraan, Robert mengatakan yang polis telah mengugut dan memaksanya untuk mengaku bersalah atas tuduhan tu. Dia juga mengatakan polis telah memukulnya di dalam bilik soal siasat. Tetapi bila mahkamah review balik rakaman bilik soal siasat tu, tak ada langsung pegawai tu bertindak ganas. So, satu lagi tuduhan telah ditambah ke atasnya. Satu ujian psikologi telah dijalankan dan pakar mendapati yang si Robert ni sebenarnya mengalami penyakit mental skizofrenia. Walaupun macam tu, Robert didapati waras dan dia tahu membezakan antara salah dan betul. Juri tak mengambil masa lama pun untuk mendapati yang si Robert ni bersalah atas kesemua kesalahannya. Dia telah dihukum penjara sepanjang hayat. Selepas hukuman dijalankan, beberapa kenalan Robert tampil di media mengatakan dorang tak rasa pun yang si Robert ni bertanggungjawab atas pembunuhan Kasia. Sebab dia adalah masa kali pertama dia telah ditahan dulu, rumahnya telah digeledah polis tau. Dan tak ada langsung bukti-bukti yang ditemui pada masa tu. So macam mana kali kedua polis boleh jumpa darah pula? Pakar psikologi yang memeriksa Robert juga mengatakan walaupun Robert mengalami masalah skizofrenia, dia tak rasa yang Robert mempunyai keupayaan untuk menjalankan penyiasaan dan pembunuhan Kasia dengan cara yang paling kejam. Dan lagi satu misteri dalam kes ni adalah siapa sebenarnya pengirim surat tu. Surat yang mengatakan yang Robert adalah pembunuh Kasia. Polis tak siasat tau. Polis tak ambil tahu pun siapa mamat pengirim tu. So ada kemungkinan yang pengirim misteri inilah sebenarnya pembunuh Kasia. Betul, si Robert ni memiliki ciri-ciri yang telah FBI describe.
Tetapi banyak gila kecurigaan dalam proses siasatan kes ni. Robert mungkin dijadikan kambing hitam untuk menuntut kes ni dan ada kemungkinan pembunuh sebenar Kasia ni masih lagi bebas sehingga ke hari ini. Apa-apa pun, seperti biasa Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Korang rasa betul ke si Robert ni pembunuh Kasia? Ataupun ada pembunuh lain? Korang kasih komen dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.